Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata satu hari, tengah-tengah hari rembang, Nabi keluar, Nabi pergi ke pasar Bani Qainuqa. Selesai urusan Nabi di pasar, Nabi balik mai duduk di halaman rumah Fatimah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata asamma luka. Nabi kata, mana dia budak-budak nakal ni? Mana budak nakal ni? Luka tu maksudnya budak kecil. Nakal lah budak-budak. Kalau tak nakal, itu orang dewasa. Bila nakal tu budak. Nabi balik main di depan rumah Fatimah. Di depan rumah Fatimah, Nabi kata, asamma luka. Nabi kata, mana dia budak nakal ni? Mana budak nakal ni? Budak nakal itu ditujukan kepada cucu Nabi yang bernama Hasan bin Sayyidina Ali. Kata Abu Hurairah, fahabasathu syai'an fazannantu annaha tughassiluh. Nabi panggil, cucu tak keluar. Abu Hurairah kata, aku rasa ada something yang menahan, yang menghalang cucu ni daripada keluar. Kata Abu Hurairah, fazannantu, aku rasa annaha tughassiluh. Mungkin Fatimah tengah duk bagi mandi kot Hasan ini. Ini komen daripada Abu Hurairah. Pasal bila Nabi sebut tak keluar mai, maka Abu Hurairah kata mungkin budak-budak ni mak dia tengah duk bagi mandi kot, tu pasal tak keluar. Faja'a yashtaddu, tiba-tiba keluar mai yang kata Hasan, anak Sayyidina Ali, cucu Nabi kecil ni, meluru. Yashtaddu maksudnya keluar macam tergesa-gesa. Lari mai dekat Nabi hatta anaqahu wa qabbalahu. Nabi depa tangan sambut cucu ni, peluk cium cucu ni macam tak jumpa lama, padahal duduk belakang rumah je. Kasih sayang Nabi pada budak-budak ni macam tu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahbibhu wa ahibba man yuhibbuh. Nabi terus doa. Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, sayangilah cucu aku ni. Kita pernah tak minta kat Tuhan, suruh Tuhan sayang anak kita, cucu kita? Kita sayang, tapi tak pernah minta Tuhan sayang dia. Nabi SAW sayang dia kepada cucu ni, dia macam tu doa, Allahumma ahbibhu. Ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah cucu aku ni. Wa ahibba man yuhibbuh, dan sayanglah orang yang sayang dia. Itu sebab Nabi SAW bagi tahu. Nabi kata apa? Nabi kata, aku mati, aku tinggal apa dia? Satu, Quran, kitab Allah. Yang kedua apa dia? Wa sunnatan Nabi, sunnah Nabi, hadis Nabi SAW. Yang ketiga, wa ahla baiti, dan keluarga aku. Jadi kita dengan Nabi, dengan keluarga Nabi, kita tune bagi biasa selawat ni, kita tak mau selawat sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat Allah ke atasnya, yakni ke atas Nabi, wa ala alihi, dan ke atas keluarga dia wasallam. Pasal apa? Pasal perintah suruh kita doa kepada keluarga Nabi ini, perintah daripada hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Asy-Sya'bi radhiyallahu anhu. Daripada Asy-Sya'bi, dia kata Nabi SAW bila berjumpa dengan Ja'far bin Abi Talib. Siapa tuan-tuan? Ja'far bin Abi Talib ni siapa? Ja'far bin Abi Talib, adik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apa cerita besar yang ada kepada Ja'far bin Abi Talib ni? Apa satu cerita besar ada dekat dia? Dia di antara korban di dalam perang Mu'tah. Mu'tah ni di mana? Di Jordan hari ini. Yang mewakili Nabi dalam perang itu ialah Zaid bin Harisah. Siapa dia ni? Anak angkat Nabi. Yang mewakili Nabi dalam perang itu siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Siapa dia ni? Sepupu Nabi, adik Sayyidina Ali. Yang mewakili Nabi dalam perang ni siapa dia? Abdullah bin Abi Rawahah, sahabat besar Nabi. Yang mewakili Nabi di dalam perang ni siapa dia? Khalid Al-Walid. Perang jadi di Mu'tah, di Jordan tu. Nabi duk ada di Madinah. Berakhir perang dengan gugur syahid, nama-nama yang kita sebut tadi. Siapa pun tak tahu lagi. Jibril main bagi tahu dekat Nabi.
Jibril mahabang, dia kata, ya Rasulullah, Zaid bin Harisah sudah syahid. Ya Rasulullah, Ja'far bin Abi Talib sudah syahid. Ya Rasulullah, Abdullah bin Abi Rawahah sudah syahid. Nabi bagi tahu kepada sahabat on the spot masa tu juga. Dan Nabi bagi tahu tu mengikut sequence, mengikut susunan yang mati ni. Lepas tu baru dapat confirmation daripada utusan yang sampai. Jibril awal-awal sudah bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib, adik Sayyidina Ali ni, sepupu Nabi ni, dia dipanggil Ja'far At-Tayyar. Dalam bahasa Arab, tayrun makna dia burung. Dipanggil kepada dia Ja'far At-Tayyar, pasal apa? Pasal dia mati tangan kudung habis. Belakang dia tinggal tulang rangka, dicincang oleh musuh di dalam perang Mu'tah. Jibril mai habang dekat Nabi, Jibril kata, wahai Muhammad, Ja'far bin Abi Talib, dia ni Ja'far At-Tayyar, sebab di syurga Allah akan bagi ganti tangan yang putih itu dengan sayap. Maka dia dipanggil Ja'far At-Tayyar. Nabi SAW dengan Ja'far ni, Nabi cukup sayang, sepupu dia. Kata hadis riwayat Asy-Sya'bi ni, dia kata anna Nabi SAW talaqqa Ja'far ibn Abi Talib. Nabi jumpa Ja'far bin Abi Talib, faltazamahu, Nabi peluk dia, wa qabbala ma baina ainai, Nabi cium dahi di antara dua pelupuk mata dia. Saya nak fokus pada malam ni, dia cerita cium ni. Dia adalah sunnah Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia kata, kami tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ayanhani ba'duna li ba'din. Adakah kami bila jumpa sama-sama kami boleh hormat dalam bentuk bongkok badan macam Jepun tu? Sahabat tanya Nabi, macam mana cara kita nak show respect bila kita jumpa sama-sama kita? Adakah boleh kita bila jumpa sama-sama kita tunduk bongkok badan macam mana Jepun, Korea duk buat tu? Qala Nabi SAW, la. Nabi kata tak boleh. Itu bukan cara Islam. Qulna ayu'aniqu ba'duna ba'da. Anas bin Malik tanya lagi, ya Rasulullah, adakah kami bila jumpa kami nak berpeluk di antara satu sama lain? Qala Nabi SAW, la. Nabi kata tak. Walakin tasafahu. Nabi kata tapi yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala ialah apabila Islam dengan Islam jumpa, berjabat tangan. Itu yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuat oleh Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Islam sudah ada satu package yang komplit. Kita tidak perlu tiru orang. Kita Islam yang mai dekat kita melalui Quran, melalui hadis Nabi SAW sudah komplit. Orang Islam tidak perlu lagi ambil budaya lain, ambil amalan masyarakat lain untuk kita apply dalam masyarakat kita. Tak perlu lagi. Pasal package Islam sudah komplit. Maka bila jumpa sama-sama orang Islam ni, tasafahu, musafahah, jabat tangan. Itu Islam aja. Tidak disuruh peluk ni, dia ada dalam hadis lain. Hadis lain ni dia cerita apa? Apabila kita dengan sahabat kita ni lama tak jumpa. Satu. Dalam satu hadis lain, bila kita jumpa sahabat kita yang baru balik daripada tanah suci, baru balik daripada buat haji, baru balik daripada buat umrah dan sebagainya, sunat peluk. Sunat peluk. Ni sampai maghrib tak sat jumpa peluk, lepas Aisyah nak peluk lagi. Yang ni dia LGBT. Kita pun suspend kalau dulu tak sat peluk dah, ni nak peluk lagi, kita mula nak lari daripada dia. Nampak LGBT dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam dia beritahu apa? Dia kata just satu shake hand, satu musafahah, satu jabat tangan, itu Islam. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia cerita satu cerita panjang. Lepas tu tang hujung dia kata fadanauna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Kemudian kami mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami cium tangan Nabi.
Daripada hadis-hadis ni semua yang kita baca ni dapat disimpulkan bahawa cium ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma dia ada detail dia, dia ada perincian dia. Berdasarkan satu kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dia buat satu yang cantik dalam juzuk 13, muka surat 129 sampai 131 saya baca tadi. Dia buat main ringkasan. Dia kata cium ni ada macam-macam cara. Satu, dia kata cium anak. Bila kita ni ibu bapa nak cium anak, maka ciumnya di pipi. Dia kata. Yang kedua, dia kata cium ibu bapa. Kita anak, kita nak cium mak bapa kita, maka ciumnya di kepala. Dia kata. Yang ini semua sabit daripada hadis. Yang ketiga, kalau cium saudara se-Islam, maka ciumnya di dahi, di antara dua mata. Cium sini. Abu Bakar As-Siddiq pada pagi Nabi wafat. Dia duduk di Sunuh. Sunuh ni nama satu tempat dekat dengan Quba. Pagi Nabi wafat, Abu Bakar ada di rumah dia yang di Sunuh ni, yang dekat dengan Quba. Bila sampai dekat dia berita kata Nabi wafat, dia tak cakap banyak, sengap sunyi, mulut sepatah apa pun tak kata, pegang satu kuda, mai di rumah Nabi. Mai masuk, tengok-tengok betul. Nabi dah wafat. Duk dibaringkan di atas satu pangkin. Dia sampai, dia buka kain yang tutup wajah Nabi, dia pegang muka Nabi, dia cium baina ainaihi. Dia antara dua pelupuk mata Nabi. Dia cium ni, dia kata, bi abi anta wa ummi. Demi mak ayah aku tebus engkau ya Rasulullah. Aku tak sanggup kehilangan engkau. Nak ceritanya apa dia? Tempat cium di kalangan saudara sesama Islam ini ialah baina ainai, di dahi, di antara dua mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ni, dia kata yang keempat, cium orang saleh, orang alim, orang-orang yang bagus-bagus, ciumnya di tangan. Dia kata. Yang kelima, cium isteri di mulut. Dan yang keenam, cium yang dilarang. Apa dia? Cium tangan orang zalim. Dilarang. Orang zalim. Dia ni bad record. Lain ketak banyak dia ni. Dia mai, walau dia orang besar mana sekalipun, Islam melarang cium tangan dia. Pasal apa? Boleh menyebabkan dia bertambah angkuh dan dia rasa zalim dia tu betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma dalam kes yang terpencil. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Dia sahabat Ansar. Dia orang Madinah. Dia kata, bainama huwa yuhaddithul qaum. Satu hari Nabi tengah duduk bercakap di depan sahabat-sahabat. Wa kana fihi mizahun baina yudhikuhum. Tiba-tiba tahapa ke cerita di kalangan sahabat ni bunyi gelak. Nabi duduk bercakap. Satu joker manakah, satu pak lawak manakah, dia pergi buat satu lawak, orang pakat gelak. Fatta'anahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khasiratihi bi'ud. Nabi duk pegang tungkat. Nabi tahu ni joker ni. Ada buat lawak ni. Nabi dengan tungkat dia, Nabi jolok rusuk dia. Nabi jolok rusuk dia. Hang ni aku duk bercakap serius, Nabi duk buat lawak. Nabi jolok dia lagu tu. Faqala asbirni. Bila dia kena jolok dengan tungkat Nabi, dia ni yang kata joker ni. Dia kata dekat Nabi, dia kata, aku nak balas balik. Oi. Nabi bukan buat bagi sakit. Nabi jolok dia pasal dia ni joker. Dia kata dekat Nabi SAW, asbirni. Dia kata, aku nak balas balik. Faqala Nabi SAW, istabir. Nabi kata, silakan. Ini dalam Islam dia panggil qisas. Qisas ni kita faham. Bila sebut qisas ni maksud, kalau bunuh orang, bunuh balas. Dalam Islam, qisas bukan terhad kepada tafsiran itu sahaja. Qisas dalam Islam ni maksudnya setimpal. Kalau kita tak pasal-pasal pergi demah satu orang, patah gigi sepuntung, dia boleh qisas kita, gigi sepuntung patah. Dia demah kita patah 2 puntung, dia pula sepuntung lagi. Lah rongoh dua orang sekali. Itu qisas. Al-jurhu bil-jurhi. Dia kata luka dengan luka.
Kita pergi buat lagu mana ke, pergi duk gawang-gawang pisau, rap kata kena, terkoyak kulit dia 2 inci. Dia boleh qisas kita dengan melukakan kita pada kadar 2 inci. Ini qisas. Ni yang kata sahabat Joker ni tadi ni, dia ni apabila Nabi SAW jolok dia bi'ud dengan satu kayu, kena dia kata, ya Rasulullah, aku nak balas balik. Nabi gentleman. Nabi kata, istabir. Nabi kata, silakan. Kalau aku buat salah, kalau tak puas hati, kalau nak balas balik, tafadhal. Mai, Nabi kata. Qala inna alayka qamisan wa laysa alayya qamis. Dia kata, tadi tuan jolok saya tadi, saya tak pakai baju. Tuan pakai baju, tolong angkat baju, saya nak jolok. Dia ni kalau ada sama dengan kita, backhand lah sekadar. Dengan Nabi, dia pergi cakap lagu tu. Sudahlah dia kata dekat Nabi, dia nak balas balik, sahabat lain dah jegir biji mata dah, dia ni awak. Nabi kata silakan, dia kata pula dekat Nabi, dia kata tuan jolok saya tadi, saya tak pakai baju. Saya nak jolok tuan balik, tolong angkat baju. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an qamisih. Nabi angkat baju dia. Nah, jolok. Tu dia yang kata Nabi, tuan-tuan. Dia macam tu. Angkat. Fahtadanahu. Bila Nabi angkat, dia terkam di dekat Nabi. Fahtadanahu. Dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu nak main smackdown pula dengan Nabi. Wa ja'ala yuqabbilu kashhah. Dan dia cium perut di antara ni belah rusuk Nabi. Kashha ni, kashhun ni maksudnya tempat, area di antara pusat ke tulang belakang. Itu dipanggil kashhun. Bila Nabi angkat aja baju, dia sabu pergi dekat Nabi, dia peluk Nabi, dia cium di kawasan tu. Maknanya di rusuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan kata dia, innama aradtu hadza ya Rasulullah. Saya nak buat yang ni aja, bukan nak jolok dengan kayu, nak cium perut Nabi aja. Tuan-tuan, kegilaan orang dekat seseorang ni macam-macam cara. Macam-macam cara. Dia syok, dia idolize. Satu-satu orang ni, dia nak express kesukaan dia tu macam-macam cara. Hak lagu buat postcard hantar, lagu zaman tahun 80-an dulu. Hak buat lagu SMS hantar, kita tulis itu, saudara, saya betul-betul mengkagumi saudara. Kau ni pun tengok ni, siapa ni? Jawab balik, siapa ni? Saya hanyalah peminat yang tidak dikenali. Ni karut lah. Dia main lagu tu. Saya hanyalah peminat yang tidak dikenali. Kalau kita duk hantar lagi kat dia, kita kata, iyalah peminat, tapi siapa? Karut lah. Tak ada kerja. Tapi nak habangnya, ada orang ni, dia jadi secret admirer. Dia duk admire satu orang ni secara sulit dan dia pun tak mau nak expose, tak mau nak bagi tahu siapa dia. Ini di antara contoh sahabat yang admire Nabi, yang idolize Nabi, yang tak tahu nak buat macam mana ni, nak tunjuk sayang dia kepada Nabi ni. Tengok-tengok Nabi pergi jolok dia dengan tungkat, dia kata cantik, inilah satu peluang aku. Dia terus kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku nak balas balik. Nabi kata tak apa, silakan. Dia kata no, tadi jolok kena perut saya tak pakai baju, tolong angkat. Nabi angkat, dia terkam picum perut Nabi. Ini bukan sunnah. Bukan sunnah. Itu hadis ni ada. Jadi kena baca, kena bagi tahu. Pasal takut saya lagi siapa-siapa minta nak cium perut Tok Guru mana ke jahanam. Yang ni bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian potongan-potongan hadis yang menceritakan tentang bagaimana kita nak tunjuk, kita nak ekspres sayang, hormat kita kepada orang-orang yang tertentu. Dalam lingkungan keluarga misalnya, sayang pipi dan sayang dahi dan sayang kepala, itu menjadi amalan di kalangan Nabi, di kalangan sahabat-sahabat Nabi dan keluarga mereka. Kita jadikan itu sebagai amalan kita insya-Allah.